Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara dan saudari sekalian, Sembang Ramadan Pemuda ISMA ini dibawakan oleh Pemuda ISMA Cawangan Kuala Terengganu bagi sahabat-sahabat yang ingin mendalami ilmu Al-Quran dan daripada kenal huruf, belajar tajwid, hukum bacaan dalam Quran dan lain-lain lagi. Ayuh sahabat-sahabat sekalian ikuti kelas geng ngaji yang akan diadakan di seluruh negara, di seluruh negeri di Malaysia. Kami sediakan tenaga pelajar terlatih untuk anda. Sekiranya anda berminat, anda isi link yang kita sediakan di ruangan di atas ataupun terus berhubung pada nombor yang tertera. InsyaAllah pada hari ini kita bertuah dalam sembang Ramadan kita kali ini, episod yang kedua. Kita bersama dengan seorang yang tidak asing lagi dalam Pemuda ISMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Minta maaf berada dalam kereta. Okey. Tak apa. Jangan risau. Okey. Sebelum tu kita ucapkan salam Ramadan kepada semua. Hari ini sudah masuk hari yang ke-8 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita, menerima amal baik kita, menggandakan, semoga kita juga menggandakan kebaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari sekalian, Pemuda ISMA adalah salah satu sayap Ikatan Muslimin Malaysia, sebuah gerakan Islam yang komited dengan agenda dan perjuangan Islam. Atas maksud itu, kita bawakan kepada anda semua sembang santai Ramadan. Jom sama-sama kita hayati Ramadan, indahnya Ramadan kali ini. Dan sebelum kita pergi jauh, suka saya untuk memperkenalkan kepada anda semua siapakah rakan sembang kita hari ini. Jangan terkejut. Sekejap lagi saya nak tukar bahasa. So, rakan sembang kita hari ini, beliau adalah beliau tidak asing lagi di Pemuda ISMA, merupakan mudir tarbiyah ISMA, merupakan mudir tarbiyah muda ISMA, seorang anak muda, seorang ayah, seorang mudir, bekas pembimbing Kembara Batutah yang sebelum ini membawakan rombongan menghayati intipati sejarah Melayu dan Islam di seluruh tanah air, di seluruh pelosok tanah air kita, pengasas kepada Ayash Center, dan yang paling penting, paling utama, beliau adalah sahabat senegeri saya yang merantau lama tak balik Kedah. Itulah cerita dia. Al-Fadil Ustaz Fadil Yahya. Apa khabar Ustaz sekali lagi? Alhamdulillah. Sebelum kita mula, kita pergi lebih jauh, saya rasa saya nak tanya soalan cepu emas lah sebelum mula ni. Saya rasa saya nak cakap bahasa Kedah dengan Ustaz ni. Boleh. Silakan. Kita guna bahasa kita. Okey, baik. Bila kali terakhir Ustaz balik Kedah? Allah, soalan ni cepu emas ni bahaya ni. Bila last balik secara maya tu banyak kali dah. Balik secara maya? Secara maya, maksudnya kita telefon, kita hantar suara kan ke Kedah. Itu dah lama, video-video dan sebagainya. Cuma balik secara fizikal itu ialah dengan dengan MCO COVID dan sebagainya ni, kata ada halangan sedikit dah. Walaupun hati tu biasalah, macam Ustaz Mio kita lah, hati tu nak balik ke Kedah. Tapi apakah daya, kita redha dan sabar je lah, insya-Allah. Moga Allah Taala permudahkan urusan dan juga memberikan kelapangan kepada kita, insya-Allah. Baik. Allah, alhamdulillah. Itulah dia. Asal Kedah, orang Kedah tapi duduk kat tempat lain. Tapi walau di mana pun kita berada Ustaz, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat, orang kata, menyumbang kepada masyarakat, memberikan kepada masyarakat, menyumbang kepada agama, insya-Allah. Jadi topik kita pada pertemuan kita kali ini Ustaz, kita nak bincang tentang mengimarahkan Ramadan bersama dengan tarbiyah muda ISMA. Barangkali sebelum kita meneroka lebih lanjut ataupun kita
go lebih dalam tentang apa itu sebenarnya tarbiyah muda Isma ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bawa kami faham tentang bagaimana sebenarnya seorang anak muda ni mengimarahkan Ramadan ni Ustaz. Dipersilakan. Baik, mungkin diselitkan beberapa soalan kat tu. Saya rasa 2 soalan kot kan. Ya, Baik, ya. pertama, terima kasih kepada Ustaz Mio ataupun dengan gelaran manja Ustaz Mio lah ataupun Ustaz Amirul Azmi, dan sahabat saya juga ketika mana di Mesir dulu dan juga senegeri Kedah. Walaupun kedua-duanya berbeza, seorang di Terengganu, seorang di KL dan sebagainya, tapi ala kulihal tetap kita menanuti agama yang sama, perjuangan yang sama, Alhamdulillah. kefahaman yang sama, dan insya-Allah akan terus. Moga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Dan juga kepada tuan-tuan yang ada di luar sana, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sedang menonton live di ISMA Kuala Terengganu. ISMA Terengganu. Jadi ISMA boleh Kuala share-share Terengganu, kepada ISMA Kuala Terengganu dan boleh share-share kepada sahabat untuk kita kongsi-kongsi santai pada petang ni. Baik, bila Ustaz Amirul bertanya berkaitan dengan apa itu tarbiyah muda kan, tarbiyah muda di bawah pemuda ISMA. Dan untuk makluman, tarbiyah muda ini adalah satu platform, sebenarnya satu perkara yang perlu diambil serius lah, ataupun kita sendiri kena menceburi ataupun kita sendiri kena terlibat lah, sebab platform yang diberikan oleh Ikatan Muslimin Malaysia dengan sayap pemuda, dan di situ dia ada tarbiyah muda. Bila sebut tarbiyah muda ini pendidikan. Bahasa mudahnya tarbiyah itu pendidikan lah. Pembentukan, kemenjadian, macam-macam bahasa lah. Yang mana mendidik kita di kalangan golongan muda-muda seperti kita, seperti saya, seperti Ustaz Amirul dan juga sahabat-sahabat yang ada di luar sana, untuk kita dididik menjadi orang yang memahami Al-Quran, orang yang memahami apa tujuan kehidupan, dan juga pada masa yang sama kita mengaplikasikan ataupun mengamalkan. Sebab apa kita memahami agama itu sendiri, daripada kefahaman agama itu, maka wujudnya di antara salah satunya wujudnya tarbiyah ISMA ataupun tarbiyah muda itu sendirilah. Sebab ramai di kalangan orang yang beramal dengan agama ini ataupun beribadah dengan agama ini, yang betul-betul jaga ni kebanyakan orang tua. Kan? Orang-orang yang sudah pencen, yang duduk di masjid, duduk di surau, duduk di majlis-majlis zikir dan sebagainya ataupun ilmu, di kebanyakan golongan-golongan pencen. Jadi kita ceburi dalam bidang ataupun kita memberikan lapangan kepada anak-anak muda seperti saya, seperti Ustaz Amirul, untuk kita sama-sama mendidikkan diri kita. Untuk didik diri kita berada pada memahami agama yang sebenar, dan juga kita berinteraksi dengan agama tersebut dan menjadikan kita beramal. Sebab kalau kita tengok ayat Al-Quran sendiri, kalau bulan Ramadan, saya petik satu ayat Quran, seperti mana Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bila sebut hudal linnas ini, apa kita faham? Mungkin di sini kita sembang lah. Apa itu hudal linnas? Quran itu sendiri adalah petunjuk kepada manusia. Apa itu petunjuk? Dan bila ditanya apa itu petunjuk, petunjuk ini sebenarnya bukan kepada golongan-golongan tua je, tak. Petunjuk ini semua kepada semua golongan. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, pengetua-pengetua. Bila tua panggil pengetua lah pula kan. Jadi kepada semua golongan. Jadi bila sebut hudal linnas, bila ditanya apa itu huda, apa itu hidayah. Ramai orang tanya hidayah itu petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah hidayah. Jadi apa sebenarnya kefahaman daripada petunjuk tersebut? Mungkin saya berkongsi kepada saudara-saudari, pemuda-pemudi yang ada, untuk kita faham apa itu petunjuk. Petunjuk itu dia ada 2 perkara. Dan petunjuk itu 2 perkara. Maka di sinilah lahirnya sistem pendidikan. Kalau kita faham betul-betul hidayah ini, dia akan lahirkan sistem pendidikan yang membentuk kita menjadi orang yang betul-betul faham agama dan juga berinteraksi dengan agama, iaitu amal. Maka petunjuk itu ada 2, mungkin saya berkongsi ambil kesempatan ini. Yang pertamanya dipanggil sebagai huda ataupun petunjuk dalam bentuk irsyad. Apa maksud irsyad? Quran itu dia akan memberikan petunjuk daripada sudut irsyad. Apa isi irsyad? Irsyad adalah ilmu. Jadi itu di antara tarbiyah muda ISMA ini, kita ada usrah muda. Kita ada geng ngaji. Itu adalah untuk kita menuntut ilmu.
Salah satu daripada cabang dinamakan petunjuk dipanggil sebagai hidayatul irsyad. Maksudnya petunjuk agama daripada sudut ilmu. Apa maksud ilmu di sini? Iaitu Quran dan juga sunnah. Maksudnya kita belajar Quran, kita memahami Al-Quran, kita memahami sunnah, kita amalkan sunnah, kita mencari ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam yang mana kita tak reti, kita belajar. Bahasa Kedah kata tak reti ya. Kan? Kita belajar, tak faham, kita bertanya. Maka di situ dipanggil huda irsyad. Yang kedua, hidayah itu dipanggil sebagai hidayah tu taufik. Kan? Apa itu hidayah taufik? Taufik, apa maksud taufik? Ramai orang kata taufik ini tunggu Allah Ta'ala bagilah. Ramai orang faham begitu kan. Sebenarnya taufik ini adalah, untuk kita mudahkan, taufik ini adalah keinginan yang kuat daripada hati yang benar, dengan melaksanakan satu perkara itu bersungguh-sungguh. Itulah taufik. Maksudnya keinginan kita yang benar, keinginan kita yang kuat daripada hati yang benar dengan jalan bersungguh-sungguh. Itu mudah faham, dipanggil sebagai taufik. Jadi bila kita nak betul-betul satu perkara, dia datang daripada mana? Datang daripada irsyad tadi, faham kita tentang agama, faham kita daripada Quran, faham kita daripada hadis. Maka dia akan pergi kepada keinginan kita, kehendak kita yang benar daripada kefahaman Quran, hadis. Dan juga pergi kepada bersungguh-sungguh. Maksud sungguh-sungguh ini dia akan kepada teknikal, kepada praktikal, kepada amali. Jadi itu dipanggil hudal linnas, petunjuk kepada manusia untuk faham Quran, faham hadis, dan pada masa yang sama dia akan bergerak dengan kefahaman tersebut. Jadi tarbiyah muda ini dia apa? Dia membuka ruang kepada anak-anak muda ataupun pemuda yang ada di luar sana untuk sama-sama kita faham agama. Yang mana kefahaman agama yang kita dapat daripada Gia Mengaji dengan usrah muda, dengan program-program yang kita adakan ini, untuk menjadikan kita faham betul-betul dan kita mengaplikasikan ataupun mengamalkan. Itu sebenarnya konsep ataupun tujuan tarbiyah muda itu diwujudkan, dan juga memberi peluang kepada semua. Tak payah takut-takut, tak payah malu-malu, kita belajar sama-sama. Kan kita ada guru-guru kita ada sumber-sumber kita ada rujukan-rujukan kita. Dan insya-Allah kita di antaranya rujukan kita dalam geng ngaji ini sini, kita merujuk kepada buku-buku tajuk yang kita ajar kepada khalayak ramai ini daripada akademik, orang-orang akademik dan juga orang yang terlibat dengan Quran secara direct untuk dijadikan modul kepada kita untuk belajar Quran, dan insya-Allah. Baik, itu mungkin mukadimah, mungkin nanti ada soalan yang nak tambah yang ditanya boleh insya-Allah. Okey. Maknanya Ustaz, dalam usrah ataupun kita kata dalam tarbiyah muda ni secara keseluruhan tu, dia ada geng ngaji. Nak berlatih mengaji apa semua kan. Dia ada usrah muda. Usrah muda Ya, ni betul. kita nak menuntut ilmu, memahami lebih dalam lagi tentang agama Islam kita ni. Okey? Betul. Dia ada, selain tu Ustaz, apa lagi yang ditawarkan oleh tarbiyah muda ISMA ni? Sependek kata, kenapa sebenarnya orang muda kena join sungguh-sungguh tarbiyah muda ISMA, Ustaz? Baik, di antara teras ataupun program utama kita dua tu, dan sebenarnya sebenarnya dalam dua program utama ini sebenarnya kita boleh di situ perbincangannya sangat luas. Contohnya saya bagi contoh tentang usrah muda. Dalam usrah muda tu juga sebenarnya kita bukan berbincang tentang isu-isu yang bersifat hanya lebih kepada istilah kita fardu ain semata-mata ataupun kefahaman semata-mata. Kita mungkin akan bincang tentang isu berkaitan dengan masalah rezeki, kan? Maksudnya kefahaman kita tentang rezeki. Mungkin di situ ada tentang penyusunan kewangan kita. Dia agak santai sebenarnya. Dalam usrah muda ini sebenarnya santai. Mungkin ada orang masalah kewangan, mungkin di situ dia ada cara penyelesaiannya, tak payah masuk kursus-kursus tempat lain. Sebab usrah muda kita mengupas tajuk-tajuk yang memberikan penyelesaian kepada anak-anak muda sebenarnya. Dan kita bukan hanya semata-mata sebab kita lebih kepada santai. Okey, ada masalah kewangan, macam mana nak susun? Kita bantu untuk susun bersama dengan sahabat-sahabat ahli usrah kita. Tengok masalah apa nak susun. Mungkin ada masalah tentang isu-isu sesuatu, maka kita akan cuba bantu dalam kefahaman tersebut. Bukan semata-mata belajar rukun Islam, bukan belajar rukun iman semata-mata, tak. Kita memberikan penyelesaian kepada semua keadaan. Jadi dalam usrah muda tu pun dah sebanyak ilmu kita dapat. Ilmu menguruskan rumah tangga, mungkin ada yang berkahwin kan, mungkin
bersembang, berbincang, berkongsi macam mana sekian-sekian, kalau anak macam ni macam mana nak buat, anak macam ni macam mana nak buat, dan juga mungkin Parenting, berkongsi Ustaz. tentang ilmu perniagaan, parenting, ilmu perniagaan. Mungkin di ahli-ahli usrah kita ni mungkin ada orang yang ahli korporat, mungkin ada daripada kalangan orang-orang yang usahawan. Jadi kalau kita nak pergi ke program luar, bayar mahal kadang-kadang kan. Nak belajar perniagaan Betul. bayar mahal. Jadi dalam usrah muda ini ataupun usrah yang dibuat oleh pemuda Isma ni, mungkin di situ kita berkongsi secara tidak langsung. Itu kenapa platform kita buka untuk anak muda. Pada masa yang sama kita ikat dengan kefahaman agama. Kalau kita ajar tentang bisnes, maka kita akan ajar tentang bisnes cara Nabi. Tak boleh riba, tak boleh rasuah dan sebagainya. Mungkin parenting kita ajar cara bagaimana Islam ajar. Supaya anak dan keluarga kita terkawal. Dan banyaklah kita buka pada perbincangan-perbincangan tersebut. Dan juga pada masa yang sama juga di antara mungkin program-program di peringkat pusat sendirilah ataupun di ISMA pusat sendiri ataupun pemuda pusat sendiri kita akan buat mungkin program-program secara mega. Kita akan buat pada pembetulan apa dia kata contohnya kursus solat secara praktikal. Kita akan buat benda-benda yang sentuh tentang fardu ain yang selalu kita ambil mudah tak mudah kan, contohnya kursus tentang solat. Dan kita akan buatlah insya-Allah, itu akan disusun. Mungkin program-program yang berbentuk pada benda-benda yang mudah untuk kita faham dan kita ubah cara kebiasaan kita buat. Di antara program trust tu adalah program itulah, iaitu program geng ngaji, belajar Quran, belajar tajwid, memahami Al-Quran dan juga usrah muda. Wallahu alam. Itu mungkin sedikit sebanyaklah. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa sebuah pencerahan yang cukup berharga untuk pemuda-pemudi, terutamanya di peringkat umur dewasa di luar sana, untuk sama-sama kita menyertai semua projek-projek pemuda ISMA di cawangan masing-masing. Kita ada berapa, Ustaz? 42 cawangan, betul lah? Lebih kurang 42, betul. Kita ada 42 cawangan, 43 lah. 42 ke 43 cawangan. Dan saya difahamkan setiap cawangan termasuk di Kuala Terengganu, kita mengadakan geng ngaji setiap malam Ramadan ni, bulan Ramadan ni, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Saya nak sentuh sikit, Ustaz, dengan berkaitan dengan Ramadan. Apa pandangan Ustaz, perubahan yang macam mana yang kita boleh ambil bila kita keluar pada Ramadan besok ni, berkaitan dengan diri kita sebagai orang muda? Macam mana yang sepatutnya kita menghayati, kita nak berubah supaya apa jalannya, Ustaz? Baik, terima kasih pada Ustaz Amirul. Soalan berkaitan dengan apa kita boleh dapat lah, mudah cerita ni, apa kita boleh dapat, apa yang kita boleh istiqamahkan. Betul. Kekuatan yang kita dapat daripada Ramadan ini untuk anak-anak muda lah. Seperti muda ni, umur 40 pun muda lagi. Maksudnya bayar-bayar orang yang sedang berada dalam tempoh daripada nak kepada kematangan lah, ataupun dalam proses pada kehidupan tersebut. Jadi dalam bulan Ramadan, apa yang perlu dia dapat dan juga apa yang perlu dia teruskan supaya dia istiqamah dalam doa. Okey, pertama bila kita masuk dalam bulan Ramadan ini, sebab kita ni beza dengan para sahabat dan Nabi. Sebab Nabi SAW dan juga para sahabat ni level lain. Tapi pada masa yang sama, Nabi dan juga para sahabat ajar kepada kita untuk buat persediaan. Ini biasalah selalunya kita, ini sepatutnya benda ni kita bincang luar sebelum Ramadan lagi, bulan Rejab, bulan Syakban kan. Tapi kita dah masuk bulan Ramadan, tapi lah kayuh je lah, orang kata bahasa dia kayuh je lah buat ibadah kan. Walaupun sebenarnya hakikat untuk dapat kemanisan Ramadan itu adalah bermula dengan persediaan sebelumnya. Sebab Nabi SAW 3 bulan sebelum dah mula bersedia. Daripada sudut memberikan pengajaran kepada kita ataupun anak-anak muda, kepada muslimin, muslimat, kepada kita ni untuk bersedia masuk dalam Ramadan. Nabi ajar kita untuk bersedia dengan Nabi berikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Itu tanda bahawa Nabi dan para sahabat dah bersiap. Kita ni mungkin kita tertanya-tanya, itu tidak mustahil, dan juga kita tengok agak dahsyat. Para sahabat dan Nabi masuk dalam Ramadan itu, mereka punya ibadah mereka double, triple, sampai bersungguh-sungguh buat ibadah. Quran hampir khatam sekali, 3 kali dan sebagainya. Sebab hakikatnya mereka sudah bersedia, itu satu. Yang kedua, sebenarnya mereka ini
di kalangan para sahabat, para tabi'in, Nabi SAW, mereka ini dah memang manusia yang bertakwa. Ini kita kena faham ni. Sebab kita ni mungkin, kita mencari takwa dalam Ramadan. Kita mencari takwa dalam Ramadan. Sebenarnya takwa itu bukan, dicarinya itu bukan dalam Ramadan. Tapi sebenarnya dicarikan luar dan juga dalam. Sebelum Ramadan pun kita kena bertakwa. Dalam Ramadan pun kita kena bertakwa. Luar Ramadan pun kena bertakwa. Itu konsep kefahaman kita hidup dalam agama. Maksudnya kena takwa itu bukan nantinya Ramadan. Tapi cuma Allah Ta'ala berikan jaminan. Dan siapa yang betul-betul menjadikan latihan puasa itu, maka moga-moga engkau dapat takwa. Ini bagi orang yang last minute, tak faham tentang kehidupan tu perlu takwa daripada memahami agama. Baliknya kita tentang agama Islam, sampai kita mati, semua hidup itu kena takwa. Tambah-tambah anak muda lah kita. Ini kita kena faham. Masuk dalam Ramadan, maka sasarannya adalah takwa. Maka puasanya, pada ibadah-ibadah yang di dalamnya itu adalah latihan kepada kita. Contohnya makan minum kita, menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Maka itu semuanya adalah latihan untuk mendapatkan takwa matlamat. Jadi anak-anak muda dekat luar sana, kita letak satu step kita adalah takwa. Takwa itu kita punya matlamat utama. Maksudnya bila sebut tentang puasa, dia matlamat. Ramadan matlamatnya takwa, itu satu. Yang kedua, anak muda mungkin kita ni banyak buat dosa kan. Anak muda ni lah akan ceburi. Anak muda ni lah akan, dia orang kata apa, zaman menerokai. Yalah, kita nak mencari, merasa, mencuba dan sebagainya kan. Maka di luar Ramadan mungkin kita mencuba segala bentuk benda dan pada masa yang sama kita banyak buat dosa. Berbeza dengan lapisan orang yang sudah matang, orang yang berada pada peringkat dewasa, warga emas, mereka dah mula menyesal. Jadi kita ni anak muda ni rugi kan. Rugi kalau kita mengikut arus. Arus manusia mencari sana, mencari sini dan terlibat dengan dosa-dosa yang begitu banyak. Maka Ramadan ini sampai kepada kita adalah untuk memberikan peluang kepada kita untuk menghapuskan dosa kita. Dosa kita ni sebenarnya banyak. Anak muda lagi banyak lah. Keinginan lagi kuat. Ceburinya lagi banyak. Mencubanya lagi banyak. Jadi saya, Ustaz Amirul, sahabat-sahabat ada luar kat sana, maka ambil peluang Ramadan ini. Kita sebagai anak muda kena faham, pertama dapatkan takwa. Yang keduanya adalah kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sebelum-sebelum ini. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Matlamatnya apa? Adalah diampunkan dosa kita. Jadi kita ni orang yang suka explore, anak-anak muda, saya, Ustaz Mio dan sebagainya, maka kita dah suka explore ni, maka tidak terpalit dengan melakukan dosa. Jadi bila kita rasa macam kita banyak dosa, maka ambil Ramadan ini untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita betul-betul. Dirikan ibadah yang kita buat, walaupun kadang-kadang Ustaz, pada saya anak muda, Ustaz, kadang-kadang malas Ustaz nak buat solat, malas nak baca Quran, malas nak apa. Jadi kalau malas baca Quran bersendirian, join geng ngaji. Boleh bagi semangat, sama-sama baca. Walaupun tak banyak pun tak apa. Kalau kita rasa macam down, tak ada, hati tak tenang, hati tak ada kekuatan, tak seronok hidup dan sebagainya, boleh join usrah muda. Memberikan motivasi semangat kepada kita. Ada masalah sana, boleh join dan sebagainya. Tuan-tuan yang sedang mendengar di kawasan Terengganu ataupun mana-manalah, boleh hubungi dengan pada pemuda-pemuda di kawasan masing-masing. Sebab ini akan memberikan kekuatan pada kita. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ini. Maksudnya yang keduanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita banyak buat dosa, maka kita minta ampun dalam bulan Ramadan. Maka kalau kita nak listkan program-program untuk anak muda dalam bulan Ramadan ni, sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Bukan pemuda saja, pengetua pun kena jugalah. Yang tua-tua pun kena juga. Jadi banyak ibadah. Mungkin saya boleh bagi beberapa ibadah untuk anak muda buat. Sama dengan saya, Ustaz Mio dan sebagainya. Yang pertama, bila mana kita banyak dosa, pertama, bila masuk duduk dalam bulan Ramadan ini, jangan lupa untuk kita banyakkan istighfar. Banyakkan mohon ampun dan taubat kepada Allah. Bulan yang akan diampunkan dosa bagi mereka yang mohon keampunan. Mengaku salah kita depan Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya, bulan yang diturunkan Quran, baca Quran. Kalau malas nak baca seorang, join geng ngaji. Akan bantu insya-Allah. Ustaz Mio akan bantu. Ustaz Amirul kita akan bantu insya-Allah.
Kalau nak taranum ke, InsyaAllah. nak tajwid ke, nak berlagu lah, insyaAllah lah nanti atur. Itu yang kedua. Tak boleh baca banyak pun, baca sikit. Yang penting kita boleh baca bersama-sama. Kita boleh Betul, Ustaz. betulkan Quran. Alhamdulillah kalau kita mampu betulkan Quran yang selama ini kita baca tak betul, bersama dengan ustaz-ustaz yang ada dalam grup yang ngaji itu, Masya Allah hebat. Bulan Ramadan inilah perubahan kepada anak-anak muda ataupun diri kita sendiri. Yang ketiganya sedekah. Sedekah jangan lupa. Rezeki kita nak kaya, nak banyak, nak lapang, sedekahkan. Sedekah ni ada dua, bentuk umum ataupun sedekah bagi orang makan. Itu sedekah dalam bulan Ramadan. Dan yang keempatnya, jangan lupa untuk solat sunat. Malam tarawih, jangan gaduh lah tentang isu 20 rakaat ke, 8 rakaat ke. Buat mana kita mampu. Paling minimumnya 8 rakaat. Yang penting buat dalam keadaan kita betul-betul letakkan kehidupan kita untuk Allah. Dan yang seterusnya, apa lagi ibadah? Ibadah-ibadah yang lainnya adalah antara contohnya, cuba amalkan solat-solat sunat yang lain. Bangun sahur, benda-benda sunat, bangun sahur, tidur malam, jangan terus makan ya. Malah nak bangun pagi, anak muda. Sebelum tidur makan dulu lah. Pukul 11 makan. Lepas tu tidur esok bangun subuh. Alhamdulillah kalau subuh bangun. Harap-harap bangunlah sebab kita duduk Ramadan. Nak jadi yang baik inilah permulaan Ramadan, inilah menjadikan kita baik. Tambah lapangan-lapangan kebaikan yang ada yang ngaji dan juga usrah muda itu memberikan kita dekat dengan Allah. Dan insya-Allah tak rugilah. Kita mula meletakkan perubahan. Kita mula meletakkan Ramadan kali ini perubahan aku untuk menjadi baik. Aku nak jadi soleh. Walaupun kita rasa macam kita ni tak ada apa pun. Tapi sebab kita ada keinginan untuk jadi baik, maka kita belajar ilmu, itu dipanggil hidayatul irsyad, dan kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan juga beramalkan ilmu dipanggil sebagai hidayatul taufik, maka cukup lengkaplah sebagai hudal linnas, Quran itu sendiri. Wallahu alam. Masya Allah, Masya Allah. Tak ada alasan. Kalau kita cuba cari celah, mana alasan untuk kita tak join tarbiyah muda, pemuda ISMA di mana-mana cawangan ni, saya rasa tak ada alasan. Sebab dia akan dan bawa rugi kita rugi kalau tak join. Sebab kita manusia yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat mudah untuk berubah dengan suasana. Ramadan kita mungkin baik kerana macam-macam faktor lah kan. Tapi bila keluar Ramadan belum tentu. Jadi dengan hadirnya tarbiyah muda ISMA ni Ustaz, saya rasa banyak boleh selesaikan masalah sosial anak muda, masalah rumah tangga anak muda, masalah kesukarelawanan. Baru-baru ni Ustaz kami berpeluang bagi sampaikan sumbangan di Kuala Terengganu ni, dan alhamdulillah banyak masyarakat yang kami temui. Dan apa yang paling menyentuh saya Ustaz adalah bila respon daripada salah seorang sukarelawan kami, dia kata, ya Allah, ramai lagi orang yang memerlukan. Ada orang lain, kita ni boleh pergi bazar, orang lain tak boleh pergi bazar, tak ada duit, tak ada kudrat untuk pergi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ustaz hari ini. Saya rasa penerangan yang cukup jelas. Saya rasa kita pun dah sampai di penghujung slot kita Ustaz pada hari ini. Nampak Ustaz tengah pusing-pusing steering dah tu. Okey, tak apa. Jadi saudara dan saudari sekalian, bagi yang menonton pada masa akan datang, mudah-mudahan ia membawa manfaat kepada anda semua. Teruskan bersama kami, teruskan bersama dengan ISMA, pemuda ISMA di mana-mana cawangan pun anda berada. Jika anda masih belum menyertai geng ngaji, isi sekarang, sertai, dan mudah-mudahan kita bersama dengan suasana yang baik di mana-mana pun kita berada. Ustaz mungkin ada kata-kata terakhir? Seminit. Okay, baik. Kata-kata terakhir, kita sebagai pemuda rugi kita abaikan umur yang kita ada. Rugi kalau kita tak menceburi benda yang diredai oleh Allah. Kita boleh mencari macam-macam benda yang kita nak. Tapi amatlah rugi dan malangnya kalau kita tak mencuburi benda yang Allah Ta'ala reda. Jadi kita try lah, kita explore lah. Apa sekalipun, yang penting explore kita itu mendatangkan kebaikan kepada agama. Mendatangkan kebaikan pada kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Ramadan ini mungkin satu, saya kata, booster untuk kita dapat takwa, dapat diampunkan dosa bersama dengan geng ngaji dan juga sebagainya. Maka teruskan usaha itu sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, mati kita tak kenal usia. Mungkin muda, saya boleh mati dulu, Ustaz Amirul boleh mati dulu, sahabat-sahabat boleh mati dulu. Mungkin dengan memilih
jalan untuk dekat dengan Allah dengan platform yang ada, Gang Ngaji dan juga usrah ini, usrah muda ini, mungkinlah kematian kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, istiqamahlah ibadah kita bukan semata-mata Ramadan tapi luar Ramadan, dan juga insya-Allah Gang Ngaji ini dan juga usrah muda ini akan terus berlangsunglah insya-Allah, bukan setakat Ramadan tapi pada bulan-bulan dan juga tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustaz kerana kesudian hadir dengan kesibukan yang ada, slot juga masa untuk kita berbincang, bersembang pada petang ini. Begitu juga kepada tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian yang menonton kita secara live sekarang ataupun pada masa akan datang, sebarkan, berikan sokongan yang solid kepada kami, like dan share benda-benda bermanfaat ini. Dan sekiranya anda ingin menyumbang, terus ke ruangan komen, klik pautan yang ada, kemudian terus menyumbang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.